billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Rakan Sekretariat Pembangunan Bandar Wakaf Madinah Mawadah, ahli keluarga dan sahabat yang mungkin dah live bersama kami di Facebook Bandar Wakaf Madinah Mawadah, kita sambung bacaan bersama Al-Quran dengan ringkasan tafsir daripada kitab Al-Quran Amazing, di mana hari ini kita dah masuk dah babak-babak seterusnya perjalanan hidup Nabi Yusuf. Masya Allah, kehidupan Nabi Yusuf ni memberi ibrah yang besar kepada kita ya. Kita dah masuk babak yang seterusnya lah, babak ketiga lah, tak kira lah macam mana nak pecahkan babak-babak ni. Pertama yang kita tahu, babak pertama daripada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menceritakan perihal mimpinya kepada ayandanya Nabi Yaqub. Maka aku lihat bintang dan sebagainya, bulan bintang tunduk kepadaku. Maka Nabi Yaqub memberi pesanan supaya tidak menceritakan perihal mimpi tersebut. Maka takbir mimpi itu kita dah bincang sebelum ni. Apa cerita takbir mimpi? Itu babak pertama. Kemudian babak kedua, bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf ni berpakat sesama dia. Bagaimana nak hapuskan Yusuf ni? Kenapa? Sebab dia kita dah bincang disebabkan oleh rasa cemburu. Cemburu bagaimana Nabi Yaqub dilihat memberi kasih lebih kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dua adik-beradik tu. Jadi adik-beradik lain yang meramal ni pakai. Mana ni kita nak dapatkan kasih abah lebih kurang lah, itulah cerita dia. Dalam tafsir tidaklah ceritakan detail kenapa, tapi kita ambil pengajaran bagaimana adik-beradik ni kalau tidak dikawal dengan iman, digoda oleh syaitan, maka dia pun pakatlah. Sampai perancangan pertama dia apa? Bunuh. Mau kita bunuh Yusuf ni. Bunuh. Lepas kita bunuh tu dalam ayat tu kata kita bertobatlah. Kita jadilah orang yang baik-baik. Itu bahaya tu. Kalau kita ada niat nak buat jahat, tak apa, ambil lah sikit makan rasuah ni, tapi nanti hujung tahun kita pergi Mekah lah. Tak boleh. Berdosa besar kita tu. Berdosa besar. Niat semua tak betul. Tak apa, makan duit haram dulu. Alah, rasuah sikit. Macam mana dapat projek besar-besar? Kena rasuah lah sikit bah. Bagilah sikit. Nak dapat projek juta-juta ni kan? Tak. Hujung tahun kita pergi umrah. Tak boleh. Tak boleh. Itu babak yang kedua. Bagaimana perancangan pertamanya bunuh. Mari kita bunuh Yusuf. Tapi ada seorang adik-beradik dia, dikatakan abang dia. Dalam kitab tafsir, ulama tak jelas siapa dia abang dia ni. Kalau nak cari nama-nama, dalam beberapa syarah kepada kitab-kitab tafsir yang membawa cerita-cerita Israiliyat ni memang adalah nama-nama tu. Kalau kitab-kitab yang bawa cerita-cerita Israiliyat banyaknya ada. Nama anjing Ashabul Kahfi ada. Ni nanti kita hari ni kita jumpa siapa yang mengkarau timba telaga tiba-tiba naik Yusuf pun ada. Tapi yang pentingnya kita mengambil ibrah daripada perjalanan cerita Nabi Yusuf. Salah seorang adik-beradik itu dikatakan Yahuda ya. Abang dia ni kata tak boleh lah, sayang juga dia pada adik dia ni, maka dikata janganlah kita bunuh, kita lepaskan dia dalam telaga. Itu perancangan yang kedua. Jadi sekarang ni kita masuk dalam babak perjalanan hidup Nabi Yusuf yang seterusnya. Daripada dah dibacakan semalam, kita baca bersama, dah sampai bab Nabi Yusuf dah masuk dalam telaga, kemudian tiba-tiba jumpa oleh satu golongan musafir. Musafir dikatakan daripada Madian. Pak Nabi Syuaib itu daripada Madian nak musafir ke Mesir. Golongan peniaga dah ni, ke peniaga. Berapa lama Nabi Yusuf duduk dalam telaga ni pun ulama tafsir tak pasti, ada kata 3 hari. 3 hari 3 malam. Lama juga tu. Jadi macam mana tu Nabi Yusuf makan apa? Ada cerita Israiliyat memberitahu abang dia tadi yang kata jangan bunuh tu lepas dalam telaga, dialah hari-hari pergi bagi makan. Hari-hari pergi bagi makan. Di telaga ni macam kawasan rehat lah. Dalam perjalanan ada oasis tu kan. Kat situlah kabilah-kabilah memang plan lah route dia tu supaya dia berhenti untuk berehat. Tempat tu lah ada sumber air.
tempat dia makan, bagi unta makan dan sebagainya sebelum dia bergerak. Jadi perancangan Allah ni dah cantik. Segala perancangan yang paling terbaik ialah perancangan daripada Allah. Kadang-kadang kita merancang tapi perancangan Allah lah yang terbaik. Jadi walaupun cerita Nabi Yusuf ni menjadikan kesian, anak yang baik, sayangi oleh bapanya seorang Nabi, diperlakukan sebegitu rupa, adik-beradik sendiri. Adik-beradik sendiri yang campak dia dalam perigi. Padahal yang mula-mula tu rancang nak bunuh terus. Dia campak dan perigi. Campak dan perigi dijumpakan oleh golongan pedagang ni tadi. Naik-naik saja di karau timba tu nampak Yusuf. Dia kata Allah, dalam ayat tu kita jumpa dah, oh baiknya ada seorang gulam ni budak. Budak ni pun cantik, lawa dan sebagainya. Jadi daripada cerita situ, macam mana Nabi Yusuf ni boleh daripada pergi tu ke Mesir, ada dua pendapat. Satu pendapat golongan yang pedagang ni tadi, musafir itu, pedagang kabilah ni jumpa dan bawa ke Mesir dan jual. Allahumma salli ala Muhammad. Semalam kita dah baca ayat 21 tu. Allahumma salli wa qala alladhi ishtarahu min Misra limraatihi. Itu dan orang-orang Mesir membelinya. Di situ sebelum tu ayat 20. Dan mereka menjualnya yakni Yusuf pada harga yang rendah, iaitu beberapa dirham sahaja kerana mereka tidak tertarik kepadanya. Wa syarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ayat 20 Mereka menjual Yusuf. Jadi tafsir dipecah pada dua. Satu pandangan, siapa yang menjual tu, ada satu pandangan yang menjualnya dua kali jual. Yusuf telah dijual dua kali. Pertamanya, masa pedagang tu karau Yusuf naik daripada timba tu, sebenarnya adik-beradik dia ada menyorok menunggu. Sebab adik-beradik ni nak tengok. Yusuf ni bawa lari ke depan. Sebab objektif dia nak suruh Yusuf ni keluar daripada kawasan tu je. Hilang je kan. Sebab dia memula pakai nak bunuh tak jadi, nak taruh dan pergi supaya pedagang ambil. Jadi bila orang tu karau, adik-beradik ni lari ke depan, dia kata, ini hamba kami yang dah lama hilang. Kalau kau nak, kau belilah cepat-cepat dan kau keluar. Jadi dijual kali pertama, yang kali kedua pula pedagang tu bawa ke Mesir, dijual pula kepada pembesar Mesir. Hari ini kita sambung cerita pasal perjalanan Nabi Yusuf. Ada satu pendapat lagi, tak ada. Selepas dia pergi beberapa hari, wallahu a'lam, dijumpa oleh pedagang tu bawa ke Mesir dan jual. Zaman dulu kan manusia ni sebahagian daripada barang dagangan, boleh jual lah, macam cerita Piramli lah, keting 1 dirham 2 dirham. Dalam kes ni dijual dengan dirham yang rendah. Kesian makhluk yang terbaik pada zaman tu, cantik, molek, apa semua dijual sebagai barang dagangan saja. Itulah kisah Nabi Yusuf dan perjalanan Nabi Yusuf ni lama daripada mula-mula dia menceritakan perihal mimpi dia tu kepada dia menjadi pembesar Mesir tu lama. Wallahu a'lam berapa lama tak pasti, tapi ada ulama kata 80 tahun. Barulah dia semua mimpi-mimpi yang dia kata kepada ayah dia tu Nabi Yaqub terlaksana. Wallahu a'lam. Itu satu. Jadi satu lagi perbincangan berapa umur Nabi Yusuf masa dia orang pergi ni berapa lama? Ulama tafsir pun khilaf, antaranya kata 6-7 tahun, itu yang ramai, ada kata 17. Jadi pandangan paling kuat dalam 6-7 tahun lah, sebab kecil. So, Nabi Yaqub kata, aku kesian dia ni kecil, kalau main-main nanti kena makan serigala. Jadi tu abang mereka kata tak apa, kami boleh jaga. Jadi adatnya bila macam tu, Yusuf ni kecil lah. Kalau dia 17 dia dah besar boleh lawan lah serigala tu. Dan kalau dia 17 dia boleh panjat sendiri pergi tu kan. Ni dia kecil. Wallahu a'lam. Ini kita sambung bab seterusnya perjalanan Nabi Yusuf, bagaimana dia digoda oleh isteri pembesar Mesir, yang syar'amnya kita panggil dengan nama Zulaikha ataupun Zalifa. Ada kata nama tu sebenarnya gelaran. Nama dia yang kita baca semalam. Apa dia? Allah Ra'il tu. Ra'il atau Ra'il tu nama dia. Zulaikha ataupun Zalifa gelaran. Orang Arab ni kan dia ada gelaran-gelaran. Wallahu a'lam. Tak apalah, kita ambil lah Zulaikha pun Zulaikha. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Silakan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن
نفسه وغلقت الأبواب قالت وهيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca ya? Betul? Saya bacakan ya? Baik, bismillah. Ayat 23, dan perempuan yang dia, yakni Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah dekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah melayaniku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dan sesungguhnya perempuan itu menghendaki Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya, demikianlah kami palingkannya daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, yakni Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Apa maksud tidak melihat tanda daripada Tuhannya? Nota sini, ayat ini tidak menunjukkan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai keinginan yang buruk terhadap perempuan itu, tetapi demikian besarnya godaan itu sehingga sekiranya dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka dalam tafsir Ibn Katsir pun kata, bukanlah ada niat untuk Nabi Yusuf juga bersama-sama nak buat keji dengan bersama perempuan tu apabila dia ajak. Tetapi kuatnya godaan tu. Tanpa keimanan, mungkin seorang akan terjerumus kepada zina tu. Dalam bab ini Nabi Yusuf melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibn Katsir kata tak pasti, mungkinlah dia nampak malaikat atau nampak kelibat Nabi Yaqub dan sebagainya. Apa yang dia nampak tu tak pasti, tapi dia melihat tanda kekuasaan Allah. Wallahu alam. Dan ayat seterusnya, dan kedua-duanya berkejaran ke arah pintu dan perempuan itu menarik bajunya daripada belakang sehingga terkoyak, lalu kedua-duanya mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Suami perempuan itu berada di depan pintu. Boleh baca dari skrin tak? Kalau boleh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dia perempuan itu berkata, adakah balasan terhadap orang yang berniat jahat terhadap isterimu setelah dipenjarakan atau dihukum dengan seksaan yang pedih? Perempuan itu cakap ya. Ini macam novel lah ni ya. Kita baca, kita faham lah. Dah banyak kali dah kita baca Nabi Yusuf ni ya. Ayat 26, dia yakni Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu kepada diriku. Seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Ada orang nampak. Jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia, yakni Yusuf, termasuk orang-orang yang berdusta. Dan jika bajunya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta. Dan dia, yakni Yusuf, termasuk dalam kalangan orang yang benar. Maka ketika dia, iaitu suami perempuan itu, melihat bajunya koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sungguh hebat tipu dayamu. Dia cakap pada isteri dia. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini dan isteriku mohonlah keampunan atas dosamu kerana engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, isteri Al-Aziz menggoda dan merayu hambanya untuk menundukkan dirinya. Hambanya benar-benar menjadikannya mabuk cinta. Kami pasti memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Kisah ni dah tahu dah. Orang zaman dulu tak adalah WhatsApp, SMS, Facebook tapi orang dah tahu bagaimana kisah isteri seorang pembesar Mesir pada ketika itu menggoda Nabi Yusuf sampai kejadian yang terpaksa dibuktikan dengan saksi itu mencadangkan tengok koyak depan ke koyak belakang kan. Jadi pada waktu ini Nabi Yusuf dah dilepaskan. Dia tak berdosa lah, maksudnya dikisahkan dia tak bersalah tetapi orang ramai pun masih tahu. Kita tengok seterusnya. Tafsir jalan lain. Warawadat kullati huwa fi baitiha, dan Zulaikha dua imam jalan bagi nama terus Zulaikha ya. Dan Zulaikha menggoda Yusuf an nafsih dan meminta Yusuf supaya mahu memenuhi kehendaknya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu rumahnya. Wa qalat, sambil berkata kepada Yusuf, hai talak, kemarilah. Huruf lam daripada lafaz hai talak bermakna tabyin, yakni menjelaskan. Mengikut qiraat dibaca dengan dikasrahkan huruf ha-nya sehingga bacaannya menjadi hi talak. Mengikut qiraat lainnya dapat dibaca hai talak dengan mendhammahkan huruf ta-nya. Wallahu a'lam, dia tak pandai baca Quran ni kan. Kiraat-kiraatnya, cara bacaan pun memang saya tak pandai. Saya tahu Hafs al-Asim yang satu ya. Kalau guru-guru kat luar sana ada dengar ni, kalau rasa nak jelaskan, bolehlah join, tak ada masalah, kita bagi link ya. Itu antara sedikit kelemahan kita bila membaca bersama dan tak ada orang yang pandai sangat bahagian ilmu Al-Quran ya. Wallahu a'lam. Kita ambil jelah cakap Imam Jalalain ni, ada beberapa cara bacaan ya. Qala ma'adzalallah, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan itu. Innahu, sesungguhnya orang yang telah membelinya, Rabbi, adalah majikanku. Ahsana mathwaya, dia telah berlaku baik terhadap diriku, maka aku tidak akan mengkhianatinya dengan berlaku tidak baik terhadap isterinya. Kata Yusuf ya. Innahu, sungguh pada kenyataannya, la yuflihu zalimun, orang-orang yang suka berzina tidak akan berjaya. Itulah kita dikatakan la taqrabu zina, jauhi. Bukan kita kata jangan berzina ya. Allah tak kata jangan berzina. Allah kata jauhilah daripada zina. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina pun tak boleh. Kisah Nabi dan Rasul. Sebelum Yusuf AS diangkat menjadi seorang Nabi, Allah SWT telah memberikan kepadanya ilmu dan hikmah pada saat usianya lewat daripada 33 tahun. Sebelum kenabian, seorang wanita isteri Aziz, gubernur Mesir bernama Zulaikha, sangat menginginkan dirinya. Ia mengajak Yusuf supaya mendekat kepada dirinya, lantas mengunci pintu biliknya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku, iaitu suami anda itu adalah tuanku, telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Pengkhianat kepadanya itu merupakan kezaliman. Mulalah Zulaikha
Mulalah Zulaikha mengemukakan kebaikan-kebaikan diri Yusuf dan memperlihatkan betapa rindunya dia pada Yusuf. Dia berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, alangkah bagusnya rambutmu itu." Yusuf berkata, "Itulah yang akan mula-mula bergugur daripada tubuhku." Zulaikha berkata, "Wahai Yusuf, alangkah indahnya kedua-dua matamu." Yusuf berkata, "Itulah yang mula-mula akan mengalir daripada tubuhku." Zulaikha berkata lagi, "Wahai Yusuf, alangkah tampannya wajahmu." Yusuf berkata, "Itulah bahagian tanah." Zulaikha terus menerus menggoda Yusuf sehingga ketika dia bermaksud melakukannya dengan Yusuf, dan Yusuf pun ingin melakukannya, tiba-tiba Yusuf melihat tanda daripada Tuhannya. Yusuf bersegera lari menuju ke pintu. Namun sebelum Yusuf keluar, Zulaikha sudah mendahuluinya. Zulaikha menarik baju gamis pakaian Yusuf daripada belakang sehingga merobeknya. Keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu bersama anak saudaranya. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan kepada yang bermaksud buruk terhadap isterimu?" Suami isteri dia tanya kan. Dia nak selamatkan diri dia terus tanya suami dia kan. Yusuf menggoda dia lah kononnya. Selain daripada dipenjarakan atau dihukum dengan siasaan yang pedih. Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Aku berlari daripadanya, namun dia menyusulku dan mengoyakkan baju gamisku. Berkatalah anak saudaranya itu kepada Zulaikha, dan jika baju gamisnya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Diberikanlah baju gamis itu dan dia mendapati koyaknya itu daripada arah belakang. Dia berkata, "Sesungguhnya ini tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Suami dia kata kepada isteri dia. Kemudian Aziz berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Janganlah menceritakan kepada sesiapa pun. Jangan cerita kat orang. Dan kepada isterinya, isteriku, mohonlah ampun atas dosamu kerana engkau termasuk orang yang bersalah." Para ulama menyebutkan bahawa Nabi Yusuf tak pernah sempat merasa ingin melakukan perbuatan keji seperti disebutkan di atas. Ulama tafsir, dia mentafsirkan panjang bab ayat dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Apa maksud tu sebenarnya? Seperti nak diringkaskan, ringkasan yang diberi daripada ahli tafsir pada Al-Quran ini baik. Penerbit pilih ringkasannya, ayat ini tidak menunjukkan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai keinginan yang buruk terhadap perempuan itu. Tetapi demikian besarnya godaan itu sehingga sekiranya tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Baik, kita ambil macam tu pun cantik dah. Begitulah. Perihal cerita Nabi Yusuf dengan isteri pembesar Al-Aziz yang kita panggillah masyhur dengan nama Zulaikha. Wallahu a'lam Riyadhus Shalihin. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu masuk ke dalam tempat kaum wanita." Larangan janganlah kamu masuk ke dalam tempat kaum wanita. Lalu seorang lelaki daripada Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai kerabat suami?" Baginda menjawab, "Kerabat suami adalah maut." Amaran kerasnya, kerabat suami adalah maut. Apa maksud dia? Hadis di atas memberikan keterangan di antaranya, pertama, Islam menjaga keselamatan umat dan menghalangi berlakunya pintu kehancuran, serta mencegah berlakunya perbuatan zina dan segala bentuk yang mengarah kepada ajakan zina. Pertama, telah berkata Al-Qadi Iyad, berkhalwat pada saudara suami, saudara, anak saudara, saudara suami lah saudara yang lelaki, saudara, anak saudara, tinggal sasilah hari itu. Selagi mana lelaki itu, boleh jadi mendatangkan keburukan dan kehancuran akhlak, sama halnya dengan kehancuran maut. Macam itulah. Sebab tu dikata Rasulullah SAW kata, kerabat suami adalah maut. Maksud dia maut tu bukanlah kalau bergaul tu mati terus, tapi kena jaga akhlak kita, aurat kita kepada belah suami kita yang kita punya muhrim saja, yang tertentu saja kena tahu siapa yang boleh buka aurat, siapa yang tak boleh buka aurat ayah, datuk dan seterusnya. Ayah, datuk dan seterusnya, abang, anak-anak saudara tu semua tak boleh dah. Semua tak boleh dah.
Itu Riyadhus Shalihin ya. Kemudian hadis Nabawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungannya. Pertamanya, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Tuhannya. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah hanya kerana Allah. Seorang yang diajak atau digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia berkata, aku takut kepada Allah. Ini cerita Nabi Yusuf lah ni. Dan seorang yang bersedekah lalu merahsiakannya, bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingati Allah SWT kala bersendirian lalu menitis air matanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Sahih Bukhari juzuk 1, nombor hadis 660. Kalau rajin boleh buka. Sahih Bukhari ni boleh je beli. Tapi beli yang ada terjemahannya. Beli yang ada terjemahan, sekadar nak mengambil kelebihan daripada membaca hadis. Tapi nak faham hadis kena beli pula syarahan-syarahannya. Ada syarahan-syarahan dalam bahasa Melayu banyak sekarang. Boleh daripada hadis ni, kalau kita beriman dengan hadis ni saja, masya-Allah, insya-Allah. Semoga Allah memberi kita manfaat daripada beriman dengan hadis-hadis. Pilih 7 golongan mana yang kita nak. Antara 7 golongan tu yang mana kita boleh ikut. Pertamanya, pemimpin yang adil. Dalam hadis kita dah baca, kita ni semua pemimpin. Kita akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kita. Semua kita. Bukan sultannya, bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Besar, bukan Exco, bukan CEO, bukan GM, bukan manager, semua. Kita ada tanggungjawab sebagai pemimpin. Ingat, suami sahih. Pemimpin yang adil mendapat naungan Arash ketika tak ada lagi dah apa pertolongan nanti. Satu, pilih yang mana kita nak ni. Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda. Bila pemuda itu semualah kita. Laki perempuan yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Tuhannya. Ketiga, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Rindu semua nak pergi masjid. Ingat semua jalan ke masjid tu. Subuh-subuh ke masjid lah. Maghrib isyak ke masjid lah. Ada peluang Zuhur, Asar ke masjid lah. Musafir kita jelajah masjid lah. Zuhur kan kat mana, Asar kan kat mana, ada peluang tak Maghrib nak ke mana, masjid mana lagi kita tak pergi, kuliah mana, hati kita begitu. Ada peluang ahli keluarga tarik masjid. Masjid, lelaki dan perempuan hatinya selalu terikat dengan masjid. Dalam jalur lain kakinya sentiasa menghadap ke masjid. Maksud dia apa? Gitulah, memang hati kita terikat ke masjid. Pergi sembahyang maghrib tu sayang nak keluar. Nak ambil banyak fadilat, duduk dalam masjid. Kalau sunat jadi fardu, dapat rezeki fardu dan sebagainya. Yang seterusnya, mereka yang bertemu dan berpisah hanya kerana Allah. Persahabatan semata-mata kerana Allah. Bila semata-mata kerana Allah ni, daripada dia punya cara persahabatan tu berbezalah dengan orang yang bersahabat semata-mata nak berhibur, semata-mata nak bersukan, semata-mata nak mengair. Kalau walaupun benda tu bukan tak boleh, boleh je. Tapi kalau ada semata-mata kerana Allah, mesti ada pesanan-pesanan yang baik. Kita pergi ngair, kawan kita tak semayang, kita ajak, tak semayang ke? Main semayang dululah. Kita sambung ngair lepas ni. Main snooker, semayang dulu, kita sambung snooker lepas tu. Contohnya gitulah. Semata-mata kerana Allah. Bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah. Kemudian kita Nabi Yusuf ni bila kena goda oleh perempuan yang berpengaruh, dia tolak sebab dia takut kerana Allah. Dia takut kerana Allah. Ingat, fitnah, antara fitnah terbesar bagi seorang lelaki ialah wanita. Kalah sangat lelaki ni dengan perempuan. Jadi tutuplah. Bila Al-Quran kata tunduk pandangan mata kamu tu, bukan dia suruh pada perempuan, dia suruh pada lelaki. Kita ni diarah untuk menundukkan pandangan. Jadi bila ada perempuan seksi di depan tu, tunduklah pandangan kita tu. Tala kelai lah berkuang kita lah masa dia. Jangan kita tengok terkikir ni. Zaman sekarang ni, na'udzubillah, perempuan-perempuan berpakaian tetapi berbogel. Na'udzubillah. Lelaki pun sama. Lelaki pun sama. Naik basikal, kemaluan belakang nampak jalur, kemaluan depan nampak tersembul. Walaupun secara amnya ulama kata makruh bagi lelaki berpakaian ketat. Tapi wallahualam, setakat mana makruhnya itu saya tak pandai. Bagi saya aib sangatlah kalau kita berpakaian nampak punggung, nampak kemaluan depan itu tersembul.
Bagi saya aib sangatlah tu. Aib. Jadi wallahu a'lam. Fikir-fikir dululah sebelum pakai kat luar. Jadi bila cerita aurat ni bukan perempuan saja, lelaki pun dah sama sekarang ni. Semua tunjuk kemaluan mereka. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, cerita sedekah. Sentiasa bersedekah dan merahsiakan sedekah. Dan yang akhirnya ini yang mahal. Ini yang mahal. Kalau boleh usahalah sungguh-sungguh ketika kita bersendirian. Kita ni kena ada masa bersendirian. Suami isteri pun kena ada masa bersendirian, mana amalan kita dengan Allah yang tahu. Tak kira amalan kita tu apa, sedekah ke apa ke, dan kita kena ada sifat nak tafakur kepada Allah ni. Kita kenang-kenang hidup kita, dosa kita, dan kita menangis. Biarlah sekali dan seumur hidup kita menangis pun tak apalah. Jadi insya-Allah bulu mata kita, air mata kita, biji mata kita menjadi saksi yang kita pernah menangis. Semoga mata kita tidak dijelat oleh api neraka, insya-Allah. Baik, akhir sekali nasihat dan pengajaran. Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat tampan, baginda seorang nabi daripada keturunan para nabi. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga dirinya daripada perbuatan keji dan melindungi dirinya daripada tipu daya wanita. Baginda termasuk salah seorang yang dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika baginda dirayu dan sangat diinginkan oleh Zulaikha, isteri tuannya yang memiliki kedudukan dan kecantikan, dia berkata, aku berlindung kepada Allah sebagaimana mungkin aku melakukan seperti yang engkau inginkan. Padahal Tuhanku sentiasa mengawasi diriku. Dan sungguh suamimu sebagai tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sepatutnya lah Yusuf mendapat naungan Allah kerana mampu menjaga dan memelihara dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Itu ibrah daripada bab ini. Bab di mana Nabi Yusuf digoda oleh isteri pembesar Mesir. Nanti kita tengok bab lain pula. Masuk bab seterusnya. Satu-satu Allah susun perjalanan Nabi Yusuf ni. Satu-satu besok kita tengok bagaimana Nabi Yusuf pilih. Daripada bebas, kena macam-macam tumahan ni. Biarlah aku masuk penjara pun tak apalah. Besok kita jumpa bab tu insyaAllah. Perjalanan seterusnya. Novel Yusuf. Novel yang terbaik yang Allah kalamkan di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran ni walaupun dah berkali-kali tapi Al-Quran ni indah, cantik buat hati yang dibuka. Hati yang terbuka tu akan melihat betapa indahnya, cantiknya, nikmatnya kita baca Al-Quran walaupun Yusuf ni kita dah baca banyak kali. Berulang baca. Ini kita tadabbur pula cerita Nabi Yusuf pun semua dah tahu. Pokok orang buat sinetron cerita Nabi Yusuf pun saya tak tahu kat luar sana macam mana. Orang tiru Cerita bab lelaki kena goda dengan perempuan ni memang saya rasa cerita Melayu famous sangat tu. Jeng. Cerita mata kita pula yang tengok Tapi cerita Nabi Yusuf cerita yang terbaik kerana dia kalam Allah. Wallahu alam. Sikit-sikit kita ambil lah buah-buah pagi, dah setengah jam ni, tak boleh nak bercecek lama sangat Besok kita sambung Yusuf alaihissalam dipenjarakan Wallahu alam. Semoga perbualan pagi dengan membaca bersama ni memberi manfaat kepada kita dan juga ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan yang mendengar di bawah sana. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatati al-a'da wa dhalil da' wa khalbatir raja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa besok dengan babak seterusnya Nabi Yusuf. Satu muka saja kita tadabbur Al-Quran satu hari. Itu pun sudah memadai insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.